Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah SWT. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang berada Ustaz pada hari ini? Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Kita sihat alhamdulillah. Pada hari ini kita meneruskan halaman kita yang ke-67, halaman yang amat-amat istimewa ya. Apatah lagi bila melihat dia halaman ini, teringat saya beberapa Ramadan yang lepas ya tentang seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia ya, ketika waktu letih-letih Ramadan itu Dr. Abdul Rahman di situ memberi tazkirah. Biasa tazkirah ni kadang-kadang segar, kadang-kadang dia makin layu ya, tetapi kali itu bila dibacakan ayat daripada surah ataupun halaman ini, ia mengejutkan ya. Dan alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang terus setia istiqamah bersama My Quran Time, baca faham amal yang dibawakan khas oleh Mufas untuk sama-sama kita terus berdoa pada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, kurniakanlah ya, tambahkanlah untukku ilmu. Dan pada hari ini kita akan terus Ustaz ya, mendalami kepada halaman 67 ini. Apa kata bagi tuan-tuan, tolong mohon share di Facebook ya, share banyak-banyak, share gitu ya, dan tekan kling-kling. Itu kalau YouTube ya. Dan juga tanda like ataupun apa, love Ustaz ya. Love, okey. Cinta pada Al-Quran ya. Moga-moga Allah juga bersama dengan kecintaan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita sama-sama tilawah Al-Quran pada hari ini. Jadi mari kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan juga rezeki Allah Taala kurnia pada kita bergabung dan senantiasa bersama dengan Al-Quran. Kita nak mula dengan Ummul Quran, surah Al-Fatihah yang kita tak lekang membacanya setiap hari dalam kehidupan kita, dan kita tak pernah tertinggal walau sekali bacaan kita dalam pertemuan Quran Time kita ini, My Quran Time kita, membaca Ummul Quran ni, surah Al-Fatihah. Mari kita sama-sama baca. Jadi Ustaz Fazrul, saya nak cuba baca bacaan ala Syekh Bandar. Syekh Bandar. Tapi mungkin jadi Bandar Baru Bangi je lah. Bandar Baru Bangi. Tapi tak apalah saya. Syekh Bandar Baru Bangi pun okeylah. Syekh Bandar Abdul Aziz Balila. Sebelum ini kita bersama dengan Syekh Abdul Karim membaca samalah Ustaz. Ni saya nak cuba sikit-sikit lah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dapat 1% pun jadilah. Terbang ke mana Ustaz? Makkah Al-Mukarramah. Bismillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Allah mengabulkan Amin, ya ya. permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Moga-moga Allah memberikan kepada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di depan kaca TV, di depan Facebook sekarang ini, Yes, hidayah ya, hidayah makin cerah lagi bila kita sudah sampai kepada halaman 67 Ustaz ya. Dan kita sebenarnya dalam masa seminggu 2 minggu lagi ini kita selesai surah Ali Imran. Ini 2 surah besar ya, nak mendaki gunung Sanamul Quran, surah Al-Baqarah, kita rasa macam jauh, rupanya sudah sampai. Ya, dan kali ini surah Ali Imran yang lebih mantap lagi. Betul, ya, fokus apa yang sedang disampaikan. Kita akan lihat sama-sama intisari ataupun halaman ini sebenarnya bagi tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan yang mungkin dia kata hari ini dia rasa macam saya banyak kesilapan, ya. Saya ni nak berjuang tetapi saya ini rasa bahawa saya ni memang jenis orang yang kedekut kadang-kadang, ataupun saya ini ada banyak dosa masa silam yang mungkin tidak baik katanya, tetapi saya nakkan pencerahan daripada Allah SWT. Adakah harapan? Inilah halamannya, halaman yang ke-67. Mari kita lihat pada sinopsis apa yang ada pada halaman ini. Bermula pada ayat 133 hingga ayat 136 yang kita akan baca sebentar lagi. Ini adalah seruan kepada kebaikan, bersegera ke arah kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta apakah balasannya. Allah menyatakan balasannya dengan amat jelas agar ini memberi semangat kepada tentera-tentera Islam pada zaman dahulu, kepada orang Islam di Madinah, dan juga memberi harapan, memberi sokongan, semangat kepada kita pada tahun ini untuk terus berjuang no matter what, walaupun kita ini mungkinlah ada kesilapan, kekurangan, Allah akan beritahu, kita akan lihat lebih jelas. Dan pada ayat 137, nasib orang yang mendustakan Rasul dan nasib orang yang bertakwa. Allah akan nyatakan kalau katakan perjuangan ini ada masa kita dilukai, terlukai, Ustaz, jangan give up, jangan putus asa. Allah bersama dengan kita. Jadi mari sama-sama, bagi tuan-tuan yang ada di rumah, masih ada lagi kesempatan untuk share, untuk pastikan jangan lepaskan peluang bagi tahu pada kawan-kawan yang dia kata bahawa saya ni rasa dah letih, perjuangan saya ni dah lama, dah jadi bapa 30 tahun, jadi ibu 20 tahun, masak gosok baju, basuh baju, lipat baju, dia kata kan, dah penat ustaz. Contohnya kan, kalau begitu ada seorang peserta dia kata dia penat, dia dah lama sangat dia jadi seorang isteri, dia sekitar 30 tahun. Jadi dia kata dia mengadu pada Allah, ya Allah, aku penat kan. Allah rehatkan dia, masuk hospital. Masa masuk hospital tu seminggu, waktu tu memang tak payah basuh baju, gosok baju, masak ke apa sebagainya, tak payah, kemas semua tak payah, berehat betul seminggu. Tapi dia kata lepas tu itulah masa dia rasa paling tidak bermakna, pasal dia tak memberi manfaat pada siapa-siapa pada waktu itu. Jadi dia kata dia lepas ni nak jaga mulut sikitlah. Okey. Jadi mari kita sama-sama baca ayat 133 hingga ayat 136 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, Ustaz. Bersama kita di awal lagi Ustaz Puan Amna dari Singapura, Siti Absa, Puan Cik Salahuddin, Puan Mimi, masya-Allah ramai, Siti Nurhaya, Puan Mimi, Puan Siti Fatimah, subhanallah. Puan Leha sudah, alhamdulillah, salam sihat walafiat dari Yishun. Singapura. Dan sahabat-sahabat kita ramai yang bergabung ini. Puan Rozi daripada Singapura juga. Semoga mudah-mudahan terus sihat dan juga terus bersemangat dengan Al-Quran. Dan sebenarnya Ustaz, hati ni kita ni Ustaz, kalau saya sendiri berbunga-bunga sebenarnya Ustaz, sebab setiap hari dapat membaca Al-Quran dan dapat mempelajari makna ataupun isi kandung daripada Al-Quran. Kadang-kadang baca je tak berapa nak faham. Betul. Mengambil masa yang lama untuk belajar sebagainya, tapi ini Allah permudahkan, dan Ustaz Fazrul memandu kita memahami apa juga isi kandung daripada Al-Quran, insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Jadi kita nak mula bacaan Ustaz, surah
Ali Imran ayat 133 hingga ayat 136. Saya harap sahabat-sahabat Al-Quran semua sudah bersedia untuk kita sama-sama baca ayat ini. Saya nak cuba dengan bacaan Nahwan ataupun Kurdi sah. Okey. Nak cuba sah? Cuba. Jangan tak ketahuan sudah. Okey, baik. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 133 hingga ayat 136 maksudnya. Ayat ini hadir selepas Allah mengingatkan pada halaman sebelum ini tentang riba. Ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu infak dahulu baru riba. Kalau di dalam surah Ali Imran Allah ingatkan pasal riba dahulu kerana riba ini mengganggu Ustaz. Mengganggu kepada kejayaan dan salah satunya bila round pertama Uhud itu menang, round kedua itu kalah Ustaz ya. Pusingan kedua itu kalah. Salah satu peringatan Allah di dalam surah Ali Imran ini adalah berkaitan dengan riba. Bagi sebuah keluarga, bagi sebuah organisasi kena semak balik kosong riba perlu diusahakan ya, cubalah sedaya upaya, doa banyak-banyak. Kerana apa? Kerana apabila kita memberi ruang riba masuk dalam sesebuah negeri, negara ataupun keluarga, itu sebenarnya kita menjemput kalah pusingan kedua. Ya, yang kita tidak mahu perkara tersebut dan ini tidak ada kompromi Ustaz ya. Ada yang kata nak buat macam mana kan, zaman akhir zaman. Akhir zaman memang ada riba, tetapi kita mohon pada Allah pasal Allah yang berkuasa kan. Dan bagaimanakah untuk kita menguruskan riba? Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu infak akan menguruskan ataupun menyelesaikan isu riba ya, dengan wakaf. Itu sistem yang perlu dibina oleh pemimpin-pemimpin yang ada, kena ambil serius perkara ini, bukan sekadar ikut sistem yang sedia ada. Kerana ada orang Ustaz ya yang memang dia fikir macam mana dia nak kaut untung dan untung dan untung, dan orang lain punya untung pun dia nak masuk dalam diri dia. Itu yang menyebabkan riba ini timbul ya. Dia tak cukup apa yang melalui jual beli, tapi kalau boleh dia nak menipu agar, pasal bercakap tentang riba, salah satu elemennya adalah masa.
Dan bercakap tentang masa ni, kita tak tahu masa kita senang susah nak bayar sesuatu. Jadi dia menggunakan masa itu untuk dia jual. Jual masa ya. Orang lupa nak bayar kad kredit, orang tak ada duit kerana 30 tahun, sila pastikan kita gandakan 3 kali daripada harga sesuatu produk. Jadi ini adalah kaedah berfikir yang korup, yang rosak untuk mendapatkan keuntungan jangka masa pendek. Jadi dalam surah Ali Imran ini Allah mengingatkan pada kita tentang ayat 133, dan segeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu. Subhanallah ya. Perkataannya Ustaz, wasari'u. Allahu akbar. Bisurah. Kalau katakan di mana Ustaz? Yalla bisurah. Kan? Tempat yang kita nak pergi nanti. Tempat yang kita nak pergi bersama dengan tuan-tuan nanti insya-Allah ya, ke Mekah ya, ke Madinah. Jadi bisurah tu maksudnya cepat ya. Kalau famshu fi manakibiha, jalan saja jalan. Kalau bisurah ni segeralah ya, dan bukan seorang-seorang, bersegeralah kamu itu semua ramai-ramai. Pasal apa? Kerana Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita nak berjuang, dia tak boleh lambat, lemah gemalai Ustaz ya. Nak baca Quran pun nantilah kejap mak pergi dulu, mak baca dulu, saya tak apa kan. Dia baca pun macam tu Ustaz. Wasari'u. Allah. Dia tak boleh, dia kena, dia mesti ada ya. Itu sebabnya bila kita tadabbur ni kita tahu maksudnya. Jadi bila baca itu pun kita memberikan semangat kepada kita, dan ini adalah seruan daripada siapa? Daripada Allah kepada orang-orang yang bersama dengan Al-Quran, mesti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya, kepada keampunan daripada Tuhanmu. Maghfiratun itu maksudnya Allah menutup kesilapan-kesilapan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa jannatin arduhas samawati wal ard ya, arduhas samawati wal ard, iaitu syurga luasnya itu langit-langit dan bumi. Langit-langit bukan langit-langit dalam mulut ni Ustaz ya. Ya, ini langit yang 7 petala langit itu. Jadi kalau nak tahu langit ini luas ke tidak, kalau malam ini tuan-tuan tengok bintang ya. Kalau tengok bintang itu, kemungkinan bintang itu cahayanya itu sampai pada kita, tapi bintang tu dah tak ada dah, mati. Pasal apa? Pasal bintang itu ada kaitan dengan langit pertama yang amat jauh, dan kerana ia amat jauh itulah yang menyebabkan kita baru dapat langit pertama, belum lagi langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. Jadi ada 7 petala langit, jadi semua ini akan jadi syurga. Jadi syurga, jadi kalau katakan tuan-tuan dapat satu syurga luasnya macam bumi ini ya Ustaz ya, mudah bagi Allah SWT ya. Nak dapat bukan sebesar bumi, sebesar negeri Selangor dapat satu rumah pun rasanya dah besar Ustaz ya. Tak payah sebesar Selangor lah, Shah Alam Bangi Ustaz ya. Tak payah Shah Alam lah, dekat taman saya section 19 pun Ustaz. Section berapa Ustaz? Section 3. Baik Ustaz ya, nanti ramai datang okey. Yang itu pun kalau kita dapat, subhanallah ya. Tetapi nak dapat sebuah rumah Ustaz dekat atas dunia ni 30 tahun kena bayar. Lepas tu apa lagi? Tak sempat kita habis bayar ke tak? Beki sana, beki sini. Tak pasti kita dapat lagi nikmatinya ke tidak. Tetapi Allah menyatakan ini adalah real estate, property, ini hartanah. Kalau betul-betul nak sangat, kalau di dunia ini tak ada, sila ambil, pastikan beri perhatian. Kalau dekat sini dah rumah ada 3 tingkat, ada lift dan juga ada swimming pool. Tidak pasti sebenarnya akan dapat perkara ini, kecuali uiddat lil muttaqin ya, disiapkan kepada orang yang bertakwa, yang minta pertolongan daripada Allah agar dilindungi daripada pelbagai masalah dalam kehidupan. Jadi orang bertakwa inilah apa untuk mendapat syurga Allah SWT ya. Why Allah cakap mengapa nak dapatkan keampunan dan dapatkan syurga ini, pasal balasan ini amat penting. Baik. Jadi siapa ciri orang yang bertakwa? Ustaz ya, ayat yang ke-134 itu ada 3 sifat orang yang bertakwa yang mencapai tahap ihsan. Apa maksudnya? Orang bertakwa dah disiapkan syurga ini. Tapi bila dia betul-betul bertakwa, dia akan bina tahap yang lebih tinggi, namanya ihsan. Ya, di hujung ayat 134 tu Allah cakap wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang betul-betul buat baik. Orang bertakwa ini dia asasnya takwa kerana dia minta tolong Allah, tolong, akhirnya dia jadi orang yang buat baik ya, ihsan. Jadi ada 3 perkara, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Infak ketika lapang dan sempit. Cuba tanya kalau tuan-tuan kat rumah sekarang ni, kalau tengok wallet sekarang ni, kalau sempit tu namanya dharra kan. Tapi kadang-kadang sempit nipis tapi dalam bank juta-juta kan ya. Itu namanya sarra.
tengah sedang. Jadi sama ada tuan-tuan tengah senang ataupun tengah sempit, tetap juga bagi infak di masjid, tetap wakaf, nanti ada wakaf untuk ummah, bantu jiran, bantu ahli keluarga, maka itu ciri yang pertama. Yes, Ustaz. Ya, sedang menempah, maksudnya yunfiqun itu dalam fi'il mudhari', maksudnya dia sentiasa. Dia hari ni kalau dia tak derma lagi Ustaz, dia tercari-cari siapa yang saya nak bagi derma. Bukan saya nak makan siapa. Bukan begitu. Dia nak bagi derma. Tapi kalau orang-orang yang ambil riba, dia bukan sekadar hari ni nak makan apa, dia nak makan siapa. Dia nak jumpa klien dia nak makan. Ya. Jadi itu adalah mengapa kalau tuan-tuan ada kawan yang terlibat dengan riba, sebenarnya kalaupun dia tidak memberi pinjaman yang riba itu, dia pinjam, sebenarnya dia menyokong kepada bank ataupun institusi keuangan ataupun personal ataupun organisasi yang sebenarnya sedang nak makan orang. Allahu akbar. Walaupun kita yang meminjam, kita pinjam, kita guna sistem riba, sebenarnya kita sokong sila makan orang, sila makan, makanlah orang. Ya. Jadi ini adalah ciri yang pertama, yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, ada kaitan dengan apa? Dia boleh menahan marah Ustaz. Wal kadhimin ini, kadhima as-saqa itu adalah kalau ada tempat air, kalau kita tutup itu, itu namanya kadhimin. Kadhama ini maksudnya tutup. Jadi bila kita marah dalam hidup Ustaznya, dalam perjuangan kadang-kadang ada benda Nabi kan bila 70 orang meninggal, wafat, boleh marah. Tapi Allah mengajar, ada nanti kita akan tengok. Ciri kedua, boleh tahan marah. Dia kalau ada air ni, air kan macam ni Ustaz ni, ada air. Kalau kita air, Ustaz nak minum ke? Tak, saya tak minum ni ya. Ada air, tuan-tuan nampak kan air. Kalau kita bayangkan kalau air ni sebagai lambang kita ni, rasa macam dalam hati kita ni marah ni. Gitu kan? Bila wal kadhimin, kita letak tangan ni tutup dan kita terbalikkan. Saya tak beranilah ni pasal sama ada saya dapat tutup dengan sempurna ke tidak. Kalau saya terbalikkan dan tak keluar air itu namanya wal kadhimin al ghaib. Masya-Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kalau kita marah itu kita dapat tutup. Bila katakan anak buat perangai ke, kita dapat tutup sehingga kan muka masih senyum Ustaz. Allahu akbar. Ya, tak apa anak mak, tak apa, susun balik, main lagi. Mak memang beli Lego untuk main kan. Kalau tak bersepah itu bukan main namanya. Subhanallah, ini ibu ciri nombor 2. Bagus ni. Ya, itu betul ya. Dan yang ketiganya adalah wal afina 'anil nas, ya, memaafkan manusia. Ya, kerana apa? Manusia ini memaafkan ni Ustaz, dia bukan mudah ya. Pasal apa? Pasal manusia dia kutuk kita, kecam kita, dia kata kita macam-macam. Ada yang betul, ada yang silap, tapi kita tak apalah. Kan? Wal afina 'anil nas, ini digelar sebagai orang yang ihsan, dan orang-orang inilah yang sedang menempah syurga, dan orang-orang inilah yang sebenarnya sedang berjuang. Allah beri semangat kerana pada waktu zaman Nabi itu memang mereka ini dicabar dengan tiga perkara ini, tetapi mereka tetap bersama, maka Allah bekalkan mereka dengan syurga. Tapi bukan sekadar itu, ayat 134 ada ayat 135 Ustaz ya. Ayat 135 boleh tak Ustaz kalau kita baca 135 sebelum kita lihat apa sebenarnya Allah sedang sampaikan. Mari. Terima kasih Ustaz. Kita baca ayat 135 sekarang. Kita sekarang di muka surat 67 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 135 ini Ustaz, diikuti dengan ayat 136, Allah cerita pasal syurga. Jadi pada ayat 133 syurga, ayat 136 syurga lagi. Di tengah-tengah tadi tu yang 3 perkara, maksudnya kalau tuan-tuan kita nak jadi orang yang bertakwa, yang mencapai tahap ihsan, derma,
tutup marah dan juga memaafkan manusia. Tapi ada ayat 135 ini adalah rahsia yang amat mantap Ustaz. Subhanallah. Tapi rahsia ini kita tunggu dulu selepas rehat nanti. Kita lihat dahulu perkataan hari ini. Perkataan hari ini ialah mari sama-sama kita lihat sari'a, iaitu bersegera, 23 kali disebut di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Perkataan pertama tadi wasari'u yallah bisurah. Bersegera. Kalau katakan nak pergi cari rezeki, pergi kerja, famshu, jalan. Relax, bertenang. Tetapi kalau ada peluang untuk mendapat keampunan Allah, untuk mendapat syurga Allah, kita mesti bisurah. Mesti segera. Contohnya masa untuk baca Quran, okey segera. Okey, masa untuk solat, segera. Kalau pergi ke tempat kerja pun untuk ikut on time, itu pun segera. Kerana apa? Kerana di situ ada keampunan, ada janji syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai peringatan kepada kita, jangan lambat-lambat, jangan tangguh-tangguh buat kebaikan. Ada orang kata tak apalah, nanti tunggu 60 tahun nanti baru saya ikut My Quran Time. Kan sekarang ni sibuk Ustaz, sibuk. Tak apalah kalau pukul 12 tak dapat. Tapi pukul 5 ada, pukul 10 ada. Jangan sampai kata sibuk Ustaz, pukul 10 penat, pukul 5 traffic jam, pukul 6 tengah bersiap untuk kerja. Khawatir nanti Allah tawarkan syurga seluas langit bumi, kita tak nak. Kita kejar hanya rumah 30 tahun bayar tak habis-habis. Itu sebenarnya rugi. Yang kita ingatkan pada diri saya, pada tuan-tuan, sama-sama kita bekejar, segerakan ke arah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ini akan menyiapkan kita di sini dan juga sampai ke sana. Jadi ada rahsia yang istimewa bagi orang yang bertakwa ini pada ayat 135. Kita berhenti sebentar. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Ustaz Allah SWT terus membuka pintu taubat dan juga pintu keampunan buat kita yang manusia biasa ini Ustaz. Biasalah tak terlepas daripada melakukan bermacam-macam kesalahan. Itulah sebenarnya isi kandung daripada ayat 135 tadi Ustaz. Sebenarnya bagi orang-orang bertakwa yang ihsan ni, ihsan memang dia berjuang, dia infak banyak, dia tahan marah dan juga memaafkan manusia. Tapi Allah cakap bahawa mereka ini idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Dia ada membuat dosa, dia membuat perkara keji. Idza bukan in. Kalau in itu jika, tapi idza ini maksudnya Allah memahami sebenarnya orang bertakwa masih lagi ada buat dosa. Masih lagi ada buat fahisyah, ada dia punya rahsia macam mana nak uruskannya. Tapi kita lihat dulu kita nak bersama dengan sahabat Al-Quran kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tadi kita sebut, kita kongsi barangkali ada sahabat-sahabat yang tak berkesempatan Ustaz nak lihat pukul 12, pukul 5, pukul 6 pagi, pukul 10 malam. Jangan gundah, jangan gusar, kerana kita ada, boleh katakan semua platform sosial media kita ada. Betul. Kita ada Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time, kita ada My #Quran Time, kita ada YouTube kita, Telegram kita, Twitter kita dengan capaian My #Quran Time Official, dan juga Instagram juga kita ada My Quran Time Official. Jadi boleh bergabung dekat situ Ustaz. Barangkali ada yang baca Al-Quran, saya lupalah, saya nak fahamlah muka surat 38 ni apa penerangan dia ataupun hukum tajwid ataupun tadabbur dia. Pergi boleh YouTube type saja. Quran Time 30 terpulang muka surat halaman yang 35 insya-Allah muncul. Allah Saya dah cuba dah. Memang berjaya. Betul Ustaz. Saya pun dah pernah cuba dekat YouTube. Jadi subhanallah sangat-sangat bantu kita. Tak ada alasan lagi untuk kita barangkali tidak mempelajari atau mendalami Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Kita
doakan agar nanti yes, Ustaz ya sampai 604 muka surat. Nanti selepas 2 tahun nanti insya-Allah ya tuan-tuan kalau rasanya tengah baca muka surat 600 contohnya time Quran time 600. Allahu akbar. Subhanallah, amin ya rabbal, mudah-mudahan Ustaz Ya. Dan insya-Allah kita nak kongsi juga hari ini, kita nak menyambung sebenarnya pengajian tajwid kita semalam, masih lagi di makhraj al-lisan. Semalam kita dah kongsikan huruf-huruf yang terletak di hujung lidah, tapi lidah kita tu terletak di pengikat gigi kita, di gusi pengikat gigi. Payah juga nak contohkan, nanti saya tunjuk sikit dekat jari saya, namun kita saksikan dulu skrin kita. Hujung lidah diangkat menekan siratan gusi, yakni pengikat gigi dan pangkal gigi kacip tengah. Huruf ta, huruf da, huruf ta, 3 huruf, dan hari ini kita nak kongsi huruf dal dan terletak pada ayat 138. Iaitulah ayat dia qad 1 ayat 138 tu, maksud saya ayat 138 wahudan tu, hadza bayanul linnasi wahudan tu contoh dia. Sekarang ni cuba perhatikan jari saya ni, insya-Allah pertemuan akan datang kita bawa replika gigi kita tu, kita tunjuk pada sahabat gigi pasu Ustaz ini okey yang replika Ustaz. Okay, baik. Okey, contoh ini gigi saya, contoh ni gigi saya. Ini gigi saya. Kemudian ini gusi dia sebelah dalam. Ini gusi dia sebelah dalam. Jadi lidah tadi tu, ni hujung lidah ni, hujung lidah, dia letak dekat pengikat gigi ni, belakang gusi kita. Dia duduk kat sini. Wahuda, kita bila kita sebut tu, kita cuba rasakan lidah kita dalam mulut kita. Saya nak tunjuk tak boleh? Bukan. Wahuda, da. Ini hujung lidah. Da. Kemudian ta, po. Duduk si lidah kita duduk ke situ. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semua boleh cuba masa sebut tu bayangkan, ujung lidah kita kena pengikat gigi gusi di belakang kan. Da, ta, po. Kalau saya memang terbayang Ustaz. Kat mana? Ustaz. Ada akak tanya. Tak tahulah kat mana lidah saya Ustaz. Susahlah. Maknanya tuan empunya pun tak tahu lidah dia kat mana. Jadi boleh cuba, boleh latih, boleh praktik, dan yang paling mustahak sekali Ustaz, tidak boleh tidak kena berjumpa dengan guru. Kena talaqi, kena baca dengan guru supaya guru dapat perhatikan tepat ataupun betul ataupun tidak bacaan kita tu Ustaz. Masya-Allah, itu adalah tambahan kita pada hari ini. Kita belajar makhraj Ustaz ya. Diharapkan ini akan menyebabkan kita makin lagi committed bersama dengan Al-Quran ini, sehingga kan Al-Quran ini bagaimana dalam ayat ataupun halaman 67 ni memberi semangat kepada kita ya. Mungkin ada yang kata saya ini kalau derma waktu senang saja, waktu susah sukar. Tetapi bila Quran ini masuk ke dalam hati Ustaz ya, tuan-tuan sekalian, dia akan dilembutkan. Hati lembut, akhirnya daripada pemarah dia akhirnya okey syurga ya, sedang makin tahan marah tersebut, makin senyum. Bagi ayah-ayah pemimpin yang ada menguruskan rakyat ya, sebenarnya itu sedang membina syurga di sana ya. Jadi itu cara kita melihat, dan Allah menyatakan pada ayat 135 sebentar tadi, bagi orang yang bertakwa, yang ihsan ini masih lagi apabila dia berbuat perkara keji dan juga zalamu, fa'alu itu maksudnya dia buat bukan dengan intention Ustaz. Dia kadang-kadang dia tersilap ya, fa'alu ya. Dia kalau amalu lain. Amalu memang dengan betul-betul niat saya planning untuk membuat perkara dosa ataupun maksiat tersebut. Maka apa yang berlaku? Zakarullah, terus dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Itu sebabnya mengapa kalau orang tu buat sesuatu perkara zalamu contohnya atau fahisyah, kalau dia terus dia yang boleh dinyatakan di sini, apa yang boleh kita buat ialah terus saja kita cakap astagfirullah. Ya, jangan pula tak apa istighfar nanti jap buat dulu habis lepas tu buat istighfar. Itu tandanya orang itu bukan bertakwa. Bila bukan bertakwa tak dapat syurgalah. Kan dia sedang menempah satu lagi tempat yang kita minta Allah jauhkan. Walam yusirru ataupun dia fastaghfiru, iaitu dia minta ampun dengan pada dosanya. Siapa lagi yang akan mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu taala ya. Pasal bercakap tentang ampun ini, Allah tutup kesilapan manusia, dia tak mungkin dapat menutup kesilapan kita Ustaz ya. Pasal apa? Manusia ini kalau dia nampak orang lain buat silap, dia akan pandang jijik, dan kalau dia ni tak bertanggungjawab, dia nak bongkar-bongkarkan dekat Facebook ke apa ke. Paling kurang pun dia akan pandang jijik dan pandang ini memang teruklah kan. Tetapi bagi Allah kata siapa lagi yang boleh ampunkan, dan mereka itu walam yusirru, tidak kekal ya, tidak meneruskan apa yang dia buat tadi padahal, dan mereka mengetahui ya. Jadi Allah menyatakan kalau ini berlaku, kita istighfar ya, kita ingat Allah dan istighfar,
ciri orang bertakwa, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Allah ulang balik semula, Allah tawarkan syurga ataupun keampunan, dan syurga di bawahnya ada sungai kekal dalamnya. Kekal tu yang penting Ustaz yang kita bincang sebelum ni. Kalau masuk syurga satu hari lepas tu masuk ke tempat lain kan, ada orang kata tak apalah masuk neraka sekejap, yang penting masuk syurga. Berani cakap begitu kan. Cuba bakar dulu rumah lepas tu dapat hotel kan. Kalau ada orang berani cakap begitu, itu kerana mungkin bila jiwa kurang melihat kepada Al-Quran, dia boleh cakap ke yang begitu. Yang kita doakan kita tidak sanggup bercakap begitu. Amin. Dan di hujung itu Allah cakap wa ni'ma ajrul amilin. Subhanallah. Apa maksud ni'mal ajrul muamilin? Dia boleh cakap wa ni'ma ajrul dar ataupun wa ni'ma ajrul dar ataupun ahsanud dar, iaitu ini tempat yang terbaik syurga. Tapi Allah bukan kagum nikma ini, itulah sebaik-baik. Allah kagum kepada siapa? Bukan kagum pada syurga itu. Kagum kepada pahala orang yang amil. Siapa orang amil? Orang amil itu adalah orang yang ada niat. Hari ini tuan-tuan, tadi ada yang cakap bahawa dia dah buat loan yang ada riba, kemudian nak tukar, dia bimbang dah itu. Niat tuan-puan untuk menukar kepada kaedah yang mengikut tidak riba, sebenarnya niat itu, dan kemudian ni lepas ni call, telefon kepada itu ini untuk memastikan kita ini tidak berbuat fahisyah ataupun zalamu. Allah cakap Allah kagum pada orang begini. Puan Maimunah kita doakan mudah-mudahan. Kita doakan dipermudahkan Jadi kita doakan agar kita dimudahkan, dan Allah menyambung pada ayat 137 hingga ayat 140 itu komentar bagaimana tentang orang-orang terdahulu, dan bagaimana orang terdahulu pernah jatuh, tak bersemangat, tetapi Allah terus bangkitkan. Jom kita baca bersama insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi hari ini Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan semua terus bersemangat dengan Al-Quran, dan ada yang tengah bercuti Ustaz, barangkali Puan Siti Ibrahim menonton dari Els Club Langkawi Ustaz. Langkawi. Wah, subhanallah. Maksudnya walaupun berada di barangkali di tepian pantai dan sebagainya, masih lagi bersama singgah menonton My Quran Time. So ini satu anugerah dan rahmat dan juga nikmat daripada Allah SWT. Syukur bagi yang dapat rumah kecil sekarang, minta dapat rumah besar di akhirat. Yang sekarang ni memang pergi hotel setiap hari, penthouse, memang rumah bertingkat-tingkat, pun kena bimbang bahawa dapat lagi ke rumah bertingkat-tingkat itu di sana. Dengan melakukan apa yang ada, dan kita baca bersama. Baik Ustaz, kita nak baca sekarang ini sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kita nak sambung ayat yang ke-137 37 sehinggalah ayat 140. Mari sahabat-sahabat semua kita baca sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Surah
Sadaqallahul Azim, itulah bacaan ayat 137 hingga ayat 140 ya yang dibacakan bersama dengan Ustaz Tarmizi sebentar tadi, di mana kita ingin melihat sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah ya, ayat 137. Kerana itu mengembaralah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Fasiru, ya. Fasiru ya, ini seruan sebenarnya bagi tuan-tuan yang suka berjalan ya, suka mengembara. Fasiru itulah seruannya, tapi bila kita diseru itu bukan sekadar jalan suka-suka lepas tu buat dosa. Bukan, tetapi untuk memerhati aqibatul mukadzibin. Mereka yang tidak mahu infak ketika sedang susah, mereka yang kuat marah, kesan pada mereka yang tidak memaafkan manusia, dan juga mereka kalau kita tengok tadi juga mereka yang membuat fahisyah ataupun melakukan kezaliman. Bila kita pergi lawat, kita pergi berjalan, itu Allah suruh kita perhatikan ya, kita perhatikan agar kita jangan jadi orang-orang yang mendustakan kepada keampunan daripada Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu daripada ayat yang ke 137. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Menarik ustaz ya. Tadi suruh berjalan, tapi sekarang ni dah masuk balik pada Quran. Subhanallah. Ini adalah penjelasan untuk manusia, hidayah dan juga nasihat kepada orang bertakwa. Orang bertakwa yang nak masuk syurga tu, dia pergi berjalan, dia tak apalah dia pergi berjalan waktu nak pergi Kuala Lumpur ke, nak pergi tempat kerja ke, ataupun berjalan sampai ke mana ustaz? Ke London ke, ataupun ke Switzerland. Dia tengok kat luar, dia terus teringat apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu kaedah orang bertakwa. Pasal apa? Pasal dia nampak sahaja kepada lembu di New Zealand ustaz. Dia tengok lembu ni kalau katakan ada kereta laju pun zop, lembu tu dia tak ada pula tengok kiri kanan kepada kereta laju tersebut. Pasal yang penting ialah dia makan. Dia tak kisah pun bahaya tak bahaya, dia makan kan. Nak ceritanya apa? Sebenarnya bahawa manusia ini jangan jadi macam binatang ternakan ya, bila diberi peringatan buat begitu je ustaz ya. Ini bayan, ini adalah penjelasan yang Quran ini penjelasan kepada seluruh manusia, dia menjadi petunjuk ya. Mengapa perlu petunjuk? Kerana kita ada masa kita blur, kita kabur macam mana nak selesaikan masalah. Jadi bila datang hidayah, kita baru cerah ya. Wa mau'izatun itu maksudnya nasihat. Pasal sebenarnya ustaz kalau kita cakap tentang mau'izah ini, nasihat, dia bila datang daripada Allah, kita ditampar-tampar macam mana pun okey. Pasal kita baca Quran, ustaz baca bila dah tadabbur sekali, kemudian kita baca sekali lagi ulang dalam solat, kita ditampar-tampar pun okey. Tapi kalau kena tampar dengan penceramah ya, ataupun suami ke isteri ingatkan abang kan begitu, kita boleh tahan juga tu kan, walaupun sebenarnya kita memang kena ambil baik-baik, tapi kita manusia kan ya, manusia dengan manusia ni dia ada dia punya cabaran dia. Tetapi bila baca Quran, orang bertakwa dia mendapat nasihat ya. Jadi selepas itu Allah mengingatkan kembali pada Uhud, wala tahinu, jangan lemah, jangan sedih, kamu adalah yang lebih tinggi, paling tinggi. Ya. Ini Uhud kalah. Ya, bila kalah mereka rasa lemah, dia rasa sedih dengan kepergian. Ya, di Madinah itu siapa yang tidak sedih dengan 70 orang yang pergi? Subhanallah. Ya. Dan bila bercakap tentang perkara ini, Allah cakap apa? Wa antumul a'laun. Kamu ini paling tinggi. Allah memberi semangat pada tuan-tuan sekalian, kalau ada cabaran di rumah dalam COVID-19 ini ustaz ya, kalau kita ini in kuntum mukminin, kamu tinggi. Sama ada kita selamat ataupun ada yang ada ayah ataupun ayah saudara ke yang meninggal, jika beriman, kalau tuan-tuan ajak kepada keimanan pada Quran, beramal ini, wa antumul a'laun. Ya, kamu adalah lebih tinggi dan insya-Allah di akhirat nanti pergi syurga yang tinggi. Pasal realiti hidup di dunia ini macam mana Allah cakap pada ayat 140. Jom Ustaz kita baca sekali lagi. Maksudnya apa yang kita nak baca ini, kalau kita rasa kita luka dilukai terlukai, ya, sakit disakiti, ya, sakit hati hari ini kan ada macam-macam perangai. Tapi sebenarnya orang lain yang tidak mahu menuju syurga pun mereka pun kena macam je. Tak ada pula mereka ni hidup happy ever after, tak ada. Dia sama juga. Betul Ustaz. Mari kita baca sama-sama ayat 140. Okey, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak baca sekarang ni ayat 140. Maksudnya ayat akhir sekali di muka surat yang kita belajar sekarang 67, dan saya nak cuba baca dengan taranum murattal Hijaz. Jadi saya nak ajak sahabat-sahabat semua cuba ikut bacaan saya. Kita baca sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن يمسسكم قرح
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang sama. Dan pada masa kejayaan dan kehancuran itu, kami gilirkan antara manusia agar mereka mendapat pengajaran dan agar Allah membezakan orang beriman dan orang kafir dan agar sebahagian daripada kamu dijadikan gugur syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, Ustaz, kalau kita lihat pada ayat 140 ini, Allah nak memujuk pada Nabi. Kalau katakan kamu ni luka, memang Nabi luka. Ya, pada waktu itu gigi Nabi ada, kaki Nabi luka dan sahabat luka. Itu luka fizikal. Dalam lagi, lagi luka. Jadi kalau katakan dalam perjuangan ini luka ini, Nabi luka, sahabat luka. Kalau kita tak luka, Ustaz, kalau tak luka di luar, kalau dalam tu luka, betul lah tu kita berjuang. Tapi kalau katakan luar tak luka, dalam pun tak luka, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Okey. Jadi poinnya ketika luka, qarh itu dia berbeza dengan jarah, ya. Qarh ini maksudnya luka yang tak berapa kuat sangatlah. Kalau jarah itu dia sampai kulit, kita dah masuk sampai daging, Ustaz, ya. Jadi Allah cakap, kalau kamu ada luka-luka yang kecil-kecil ini, ya, faqad massal qauma qarh, ya, mereka juga ditimpa luka tersebut pada perang Badar. Dan lebih daripada itu Allah gunakan perkataan qarh itu maksudnya walau sakit macam mana kita, Ustaz, ya. Ini kalah ni 70 orang meninggal. Tapi Allah cakap qarh. Maksudnya apa? Maksudnya ini tidak cukup jarah. Ya, ini hanyalah qarh, ini kecil sahaja berbanding nanti dapat syurga. Dapat syurga, Ustaz. Dia kalau katakan anak kita kan, dia belajar kan, ayah pergi ke mana-mana, jom nak ikut. Tak apalah abah pasal nak UPSR. Tahun ni tak ada, tahun depan kan. Dia mungkin dia rasa tertekan ke apa ke, dia belajar. Tapi bila dah periksa dapat 5A, subhanallah, dah lupa dah yang dia tertekan tadi. Apatah lagi ayah bagi dia, wah, macam-macam kan hadiah. Nak ceritanya ialah perjuangan tuan-tuan bersama keluarga di tempat kerja, memang dia ada qarh, ada luka kan, luka disakiti, tersakiti, tetapi orang lain pun sama juga. Tak ada yang berbezanya, cuma cara luka tu, ada orang luka melalui suami dia, melalui isteri dia, anak dia, bos dia, macam-macam lah kan. Tapi Allah mengatakan apa? Watilkal ayyamu nudawiluha. Allah gilirkan hari itu. Maksudnya ada masa menang, ada masa kalah itu di kalangan manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Allah nak menyemak, nak menguji iman kita. Ya, subhanallah. Waktu kalah kita buat apa, waktu menang kita buat apa. Kalau menang, tuan-tuan, berjaya dalam hidup, tetap juga solat on time, baca Quran, ya. Bila dah habis COVID-19 pun dia masih lagi baca Quran, ya. Waktu ada COVID-19 kena PKP baca Quran, itu maksudnya keimanan itu tidak bergoncang. Tetapi kalau katakan waktu susah, ya Allah aku beriman, ya, tapi bila dah senang tu rasa macam I have no time. Sibuk. Ya. Itu sebenarnya peringatan untuk saya agar jangan sampai Allah kata, oh kamu sibuk dengan Allah. Kalau Allah sibuk dengan kita, maksudnya Allah abaikan kita, subhanallah. Ini yang Allah kata wayattakhidha minkum syuhada, ya. Allah uji kalah menang ini untuk melihat siapa yang akan jadi syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Yang pasti ketika luka dilukai itu, jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Ketika dilukai, sepatutnya kita derma, kita tak nak derma. Sepatutnya tahan marah, tak nak tahan marah. Waktu luka sikit je, sampai habis satu rumah, satu organisasi, bawa bertenang, ya. Ataupun ketika luka itu tidak memaafkan manusia, ataupun ketika luka buat dosa. Allah kan, alang-alang dah luka, buat dosa, teruskan kekufuran. Nauzubillah, itu diistilahkan sebagai la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka. Kita doa pada Allah agar Allah pimpin kita. Mari kita lihat resolusi akhir bagi halaman 67. Iaitu pada ayat 133 134 Allah menyeru kepada kita bersegera untuk infak
tutup kemarahan dan maafkan kesilapan orang lain kepada kita, itu adalah peluang kita menjadi ihsan, dan itu memudahkan urusan kita menjadi orang yang sentiasa zikir, istighfar kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, segera ingat Allah dan istighfar apabila berbuat keji dan dosa. Hadir pada ayat 135. Ada kaitan dengan ihsan tadi. Lagi kita ihsan, lagi kita akan ingat pada Allah. Kalau kita tidak ihsan, kita tidak memaafkan manusia, hati kita jadi keras, kita akan mudah lupa kepada Allah. Ketika buat dosa pun kita rasakan bahawa saya tidak bersalah. Dan yang ketiganya, selalu kuatkan semangat walau pelbagai cabaran melanda. Itu yang Allah pujuk pada ayat 140. Luka tetap luka, biarlah luka membawa ke syurga. Kita sama-sama Ustaz, kita berdoa. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran semua, mari kita sama-sama berdoa, dan kita nak doakan semua Ustaz. Ada yang barangkali saat ini sahabat-sahabat kita yang mengutuskan dekat sini, ada yang diuji dengan kesakitan, kesihatan, kita doakan dan juga untuk dipermudahkan segala urusan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang hamba-hamba-Mu yang senantiasa berinfak pada jalan-Mu, ya Allah, di waktu kami senang juga di waktu kami susah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang menahan amarah kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mudah memaafkan orang lain, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tubana ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memimpin kita terus berjuang. Luka tetap luka Ustaznya, tapi biarlah luka itu membawa kita bahagia, dan kita ingin sama-sama berkongsi kebahagiaan ini dalam wakaf untuk ummah, peluang untuk tuan-tuan infak ketika senang dan susah yang kita belajar sebentar tadi. Jadi dijemput pada tuan-tuan untuk berwakaf, wakaf untuk ummah, iaitu satu platform kita berkongsi ya apa yang kita ada, sedikit sama-sama, banyak sama-sama, untuk kita menjadi orang yang bertakwa. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod ulangan pada jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. My Quran Time yang dibawakan oleh Mufas mendoakan tuan-tuan terus mendapat bersegera ke arah kebaikan menuju makfirah Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insyaAllah.